Perkara pertama yang saya nak bicarakan adalah kesimpulan menjelang akhir suratul Nahl. Allah Azza wa Jal berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik," yang seringkali diterjemahkan, jemput ke jalan Rabb kamu. Itulah cara terjemahannya yang biasanya. Bil hikmah, yang bermaksud menggunakan kebijaksanaan. Atau jemput ke jalan Rabbmu dengan bijak. Okey, tetapi mari kita fikirkan sedikit ayat ini dengan lebih mendalam. Apabila anda mahu menjemput seseorang, menjemput seseorang adalah sebagai tindakan persahabatan, tindakan kebaikan, tindakan kasih, betul? Anda tidak akan menjemput seseorang yang anda benci, kan? Dan mengundang dan menjemput seseorang tidak boleh berlaku ketika anda marah. Dengan kata lain, anda tidaklah pergi berjumpa seseorang, mengajak mereka makan malam di rumah anda dan katakan, "Oi, kau datang ke rumahku?" Kamu tak buat macam itu, kan? Kerana itu adalah cara yang dijamin jemputan anda tidak akan diterima, betul? Apa yang saya cuba katakan ialah idea dakwah, idea untuk menyebarkan atau mengundang, menjemput orang ke Islam, idea dakwah itu sendirinya adalah tindakan kasih dan kesopanan dan rasa hormat oleh seseorang untuk sesiapa sahaja yang anda sedang berikan dakwah kepada. Jemputan tidak akan dapat tercapai atau dipenuhi dengan mesej kebencian. Ia tidak dapat dipenuhi oleh mesej menghukum buruk sangka. Ia tidak boleh menjadi mesej seperti merendahkan atau memperkecilkan seseorang di mana kamu fikir kamu tu lebih baik daripada orang yang anda sedang bercakap dengan. Ia tidak boleh dilakukan seperti perkara-perkara itu. Kerana jika ia macam itu, oleh itu, ia bukan dikatakan sebagai jemputan. Itu bukan undangan, itu bukan jemputan, betul? Okey, sekarang itu adalah perkataan pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan, ud'u. Dan kemudian dia Subhanahu Wa Taala berkatakan illa sabili rabbik. Panggil ke jalan Rabb kamu. Sekarang saya mahu anda memikirkan perkara ini. Terdapat banyak perkara untuk dibincangkan dalam tafsir klasik, tapi saya ingin menjadikannya sangat mudah untuk penonton kami hari ini. Ia sangat mudah difahami. Apabila saya menjemput seseorang, saya menjemput mereka ke rumah saya, kan? Saya menjemput mereka ke persidangan, saya menjemput mereka ke tempat percutian, saya menjemput mereka ke program ini, saya menjemput mereka ke restoran. Maksudnya, apa yang saya cuba katakan ialah anda menjemput orang ke satu destinasi. Apa yang anda mahu ialah anda menjemput orang ke satu destinasi. Tetapi anda tidak memanggil seseorang dan berkata, "Hei, saya ingin menjemput anda ke Lebuh Raya Plus, kilometer 95. Itu tak masuk akal, kan? Kamu tidak menjemput orang ke jalan. Kamu menjemput mereka untuk apa? Ke destinasi. Kerana itu yang masuk akal. Sekarang fikirkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Ud'u ila sabili rabbik. Jemput orang ke apa? Jalan Rabb kamu. Jalan Tuhanmu. Jemputan tersebut bukan ke destinasi, tapi jemputan adalah ke jalan yang tidak seperti jemputan-jemputan lain. Okey, apabila seseorang sekarang izinkan saya menolong anda, mengapa begitu? Kerana inilah kebijaksanaan yang mendalam dalam Al-Quran, hikmah yang mendalam Al-Quran. Apabila anda menjemput seseorang ke rumah anda yang merupakan satu destinasi dan mereka muncul, mereka lewat 2 jam atau seperti saya tadi, Jumaat hari ini saya terlambat 1 jam. Jadi jika anda terlambat, maka orang akan kecewa dengan anda kerana apa? Anda tidak berjaya sampai ke destinasi. Tapi sebaliknya, jika anda dijemput ke jalan, maka tidak menjadi masalah jika anda telah menempuh perjalanan 1000 batu ke, atau jika anda menempuh perjalanan hanya 10 kaki ke, anda telah mencapai matlamat anda kerana anda berada di mana? Di atas jalan. Anda berada di jalan. Dengan kata lain, Allah Azza wa Jal telah memberi kita hadiah dan kurniaan yang mendalam untuk membantu kita memahami apa itu maksud dakwah. Anda tidak mengajak orang untuk mencapai destinasi atau kesempurnaan. Anda tidak akan mengajak orang, kami tidak mengharapkan kesempurnaan dari sesiapa pun. Bukan dari saya, bukan untuk kamu. Tidak ada sesiapa pun yang diharapkan untuk menjadikan penyerahannya dalam kesempurnaan yang mutlak dan lengkap kepada Allah SWT tanpa berbuat kesalahan dan kesilapan. Tak macam tu sebenarnya. Dan orang juga tidak dijangka berada pada tahap yang sama semuanya. Tidak, kerana ini adalah sebuah jalan. Sebilangan orang akan membuat kemajuan lebih cepat daripada yang lain. Sebilangan orang akan berada jauh di hadapan. Beberapa orang akan berada di belakang. Beberapa orang bergerak dengan sangat perlahan dan beberapa orang akan bergerak dengan sangat pantas. Beberapa orang baru saja bermula dan kemajuan mereka pula secara literal adalah 1 inci sehari.
Hampir terasa seperti mereka tidak membuat apa-apa kemajuan pun sama sekali. Ia terasa seperti macam itu. Tetapi anda tahu apa tak? Kesemua itu adalah satu kejayaan. Dan jika ada orang-orang itu yang mati, jika ada di antara mereka yang mati di atas jalan yang satu itu, maksudnya ia seperti terasa yang mereka hanya baru berada atas jalan dan baru sahaja memulakan perjalanan mereka dan mereka bahkan tidak sampai ke destinasi pun. Tapi perjalanan mereka berakhir. Mereka mati. Mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka telah berada di atas jalan itu. Seluruh agama Islam digambarkan sebagai jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba fikirkan perkara itu. Seluruh kehidupan yang anda habiskan adalah jalan yang anda sedang travel. Dan maksudnya untuk berada di atas jalan adalah untuk mencapai kemajuan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menentukan untuk kita berapa cepat dan berapa pantas dan berapa banyak kemajuan secara kuantitatif anda sepatutnya membuat. Kerana setiap manusia berbeza. Subhanallah.